Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah SWT, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Sebelum semulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana mengundang saya tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah, bagi peluang saya untuk berkongsi sedikit ilmu lah. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk duduk dalam majlis ini. Semoga Allah menerima semua amalan kita. Amin. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah bagaimana Nabi mendidik generasi para sahabat. Generasi para sahabat, seperti mana kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kata beliau, as-sahabi man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman thumma mata 'alal Islam. Sahabat Nabi adalah siapa sahaja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dalam arti kata lain, seandainya seorang itu yang pernah masuk Islam, berjumpa Nabi dan tidak mati dalam keadaan Islam, tidak dianggap sebagai sahabat. Ada tak ciri-ciri seperti itu? Ada. Di antaranya adalah Ubaidah bin Jas dan Syukran bin Amru atau Syakran bin Amru. Di antara jemaah yang mengikuti hijrah ke Habsyah, kumpulan kedua, dari 79 orang, 2 dari mereka akhirnya memeluk agama Nasrani setelah berada di Habsyah. Setelah memahamkan apa itu sahabat, apa pula pendidikan? Pendidikan memanglah asal daripada bahasa Melayu yang menurut Kamus Dewan bererti bermaksud perihal mendidik. Bererti apa pun usaha dalam mendidik dianggap sebagai pendidikan. Dalam bahasa Arab pula, ia adalah tarbiyah. Menurut Ibnu Manzur adalah tokoh bahasa. Beliau dianggap sebagai seorang leksikografer, iaitu seorang yang mengumpul kamus, pakar dalam bidang bahasa. Yang berasal daripada Tunisia dan wafat pada tahun 312, wafat di Mesir. Menurut beliau, kata dasar bagi tarbiyah di antaranya adalah rabba yarbu tarbiyatan, yang di antara maksudnya adalah berkembang, tumbuh, memperbaiki dan memelihara. Pengertian ini berdasarkan pada konteks firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39 di mana Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum mir rabbiyal buah fi amwalin nas, yang bermaksud dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar ditambah pada harta manusia. Berarti dalam arti kata lain, satu penambahan, suatu yang disebut sebagai berkembang dari asal. Namun demikian, apakah pula tujuan tarbiyah? Menurut Dr. Fazlur Rahman, seorang tokoh daripada Pakistan, katakan tujuan tarbiyah adalah untuk mengembangkan manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan keislaman serta mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakat. Bercakap tentang pendidikan, oleh itu siapakah pendidik yang boleh dianggap sebagai agung atau terhebat? Tentunya tidak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh ideal yang telah menjadikan teladan pada seluruh umat Islam, seluruh alam. Beliau telah mendidik sebuah masyarakat yang kita faham pada ketika beliau dilantik menjadi seorang rasul, seorang masyarakat yang penuh dengan yang bercelaru. Sebagaimana disebut dalam buku History of Islam oleh sejarawan dari India Mas'udul Hasan, kata beliau, masyarakat Arab pada ketika itu mengalami kemerosotan moral sehingga membudayakan minuman keras, berjudi, cabul dan kebebasan seks. Wanita tiada nilai.
Lebih menyedihkan lagi para penyair, ketika itu penyair dianggap sebagai orang-orang yang hebatlah, sangat dimuliakan. Para penyair bukan saja ketika mereka menulis syair-syair dan sajak-sajak, ketika mereka melantunkan, mereka mendendangkan dengan merasakan bangga dengan keburukan moral yang mereka telah amalkan. Dan ketika itulah Rasulullah dilahirkan, Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Keadaan ini berubah setelah kedatangan Rasulullah yang membawa ajaran Islam dari sebuah Allah SWT. Sehingga kan seperti mana disebut di dalam buku Life of Prophet in Makkah oleh Zakaria Bashir, seorang ulama sejarah dari Sudan, mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengarahkan nilai-nilai masyarakat Arab sehingga bersesuaian dengan syariat Islam. Nabi mampu mengubah umat yang terkenal memiliki sifat dan karakter budaya yang keras dan kasar, berubah menjadi sebuah masyarakat yang mempunyai nilai yang menghasilkan satu generasi yang terbaik. Sehingga Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kata Allah, kuntum khaira ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Pembentukan sebuah masyarakat yang hebat ini tidak lepas dari pandangan dunia barat. Sebagai contoh, Sir George Bernard Shaw, seorang yang dianggap sebagai the most brilliant man in Great Britain, mengatakan bahawa I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. Kata beliau lagi, if Muhammad were to assume the dictatorship of this modern world, he would succeed in solving this problem. Dari sudut kritikan barat tidak terhenti dari mengkritik Rasulullah SAW dari sudut management, bahkan mengkritik beliau kononnya dalam agama Islam merendah-rendahkan nilai wanita seperti yang disebutkan tadi. Dan ini dibela oleh Karen Armstrong, seorang tokoh sejarawan juga dari Britain. Kata beliau, Muhammad is the champion of women's right. Maka apakah bentuk pendidikan yang diterapkan oleh Nabi SAW? Tidak lain dan tidak bukan pendidikan karakter yang membentuk mengenal pasti akan kemampuan, kekuatan dan kelemahan para sahabat beliau. Seperti yang telah dibincangkan tadi, pendidikan berarti mampu mengembangkan potensi. Dan itulah yang telah Rasulullah SAW lakukan. Dia sebagai contoh, Abu Bakar yang terkenal sebagai sahabat Abu Bakar, terkenal sebagai seorang yang lembut, tentunya berbeza dengan Sayyidina Umar yang keras. Baik sebelum ataupun sesudah Islam, karakteristik yang ada pada Abu Bakar tetap kekal sedemikian. Begitu juga dengan Umar. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman yang terkenal kerana sifat malunya, dan Sayyidina Ali yang pandai dalam memutuskan perkara. Ini membuktikan bahawa Rasulullah tidak mengubah karakter asli atau kekuatan peribadi, tetapi mengarahkannya menjadikan lebih baik. Mengenal pasti potensi mereka dan menjadikan mereka lebih baik. Selain itu, Nabi SAW bukan sahaja sahabat-sahabat yang dewasa, bahkan yang anak-anak yang akhirnya telah melahirkan, telah menjadikan mereka tokoh-tokoh yang hebat. Ibnu Abbas sebagai contoh. Ibnu Abbas, kalau kita baca sejarah beliau, Masya Allah, beliau di antara orang yang berpagi-pagi di pintu Rasulullah SAW, pintu rumah Rasulullah SAW. Beliau di antara orang menyiapkan segala keperluan peribadi Rasulullah. Kayu siwak dia, air dia dan sebagainya. Sehingga kan Rasulullah sering berdoakan kepada beliau. Tentu kita semua pernah dengar doa yang Rasulullah SAW berikan kepada beliau. Allahumma faqihu fid din. Yang didoakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas akhirnya menguasai pelbagai ilmu. Sehingga kan ketika beliau meninggal dunia, kata Abu Hurairah, hari ini telah wafatnya ulama umat. Ulama yang tak ada tolok banding. Dari sudut menjadikan pemimpin, salah seorang sahabat lagi yang tentu kita kenal adalah Usama bin Zaid bin Harithah, yang akhirnya memimpin sebuah tentera Islam menyerang tentera Rom. Ketahuilah, tentera Rom ketika itu adalah tentera yang paling hebat di dunia. Beliau baru berumur sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi berjaya pulang dengan kemenangan yang besar.
Dan ketika itulah beliau sangat menjadi disegani oleh para sahabat. Hasil dari pendidikan karakter ini membuktikan bahawa apa yang ditanam oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mampu menghasilkan bukan saja kerangka pemikiran yang hebat, bahkan menjadikan mereka satu tokoh yang penuh berhikmah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Terima kasih.